Bila Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran, di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini simple. Bagi kita, barangkali kita dah hafal. Tetapi sebenarnya, kalau kita lihat kepada ayat ini, secara harfiahnya, lebih kurang terjemahannya je lah. Sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ada suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi. Untuk diikuti. Maksudnya, dari segenap aspek kehidupan kita sebagai manusia, akan ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang nampak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepuk dada tanya iman tuan-tuan dan puan-puan kita. Sebelum kita pergi kepada lihat teknik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam guna. Mungkin pada kita ada yang kata, brother, dah lambat dah. Anak dah besar-besar dah. Sekarang cucu je ada. Nak tahu macam mana? Nak tahu buat apa? Takkan nak beranak lagi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu angkat tangan untuk kesedaran kita. Berapa ramai di antara kita sebelum kita bernikah, kita menghadiri bukan kursus kahwin 2 hari tu. Kita pergi mendalami ilmu bagaimana menjadi seorang suami dan menjadi seorang isteri. Tahu tak kita apa tanggungjawab sebagai seorang suami dan apa pula tanggungjawab sebagai seorang isteri? Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa family planning. Sebab kita kat sini ada yang belum kahwin lagi. Ada yang dah kahwin, ada yang dah kahwin tapi bercadang nak kahwin lagi. Wallahu a'lam. Tetapi adik-adik, sahabat-sahabat, berapa ramai pula tahu bahawa di dalam Islam, family planning, perancangan keluarga, dia bukan bermula selepas berkahwin. Dia sebenarnya bermula sebelum berkahwin. Kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, lihatlah di mana kamu menanam. Maksudnya ialah, di manakah kamu berinteraksi isteri kamu, suami kamu. Kerana bakal pasangan itu sendiri, kita sebenarnya bila kita nak berkahwin, untuk adik-adik, nak berkahwin tak? Nak kahwin ke tak? Macam tak nak je? Nak kan? Yang tak berkahwin ni berhasrat nak kahwin. Sebenarnya, Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita, bila kita nak pilih bakal suami, kita bukan setakat pilih suami. Kita sebenarnya sedang memilih bakal bapa kepada anak kita. Bila kita pilih isteri, kita bukan pilih isteri saja. Kita sebenarnya sedang memilih bakal ibu kepada anak kita, yang akan mencorak siapa anak kita. Sebab itu Nabi SAW, lihat, hadis-hadis dalam ayat Quran sekalipun, dia ada petunjuk. Kita cuba pergi kepada yang lebih holistik. Kita lihat, Nabi SAW bagi satu nasihat kepada kita. Dan ini sepatutnya menjadi petunjuk kita. Baginda sebut, seorang wanita dikahwini kerana 4 perkara. Iaitu kerana rupa parasnya, kerana hartanya, kerana keturunannya dan kerana agamanya. Maka, kahwinilah seorang perempuan dengan, yang pertama apa? Yang pertamanya apa? Agamanya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila disebut agamanya, bukan bermaksud dia solat 5 waktu, Masya Allah, bagus. Bagus. Tapi itu basic. Kerana jikalau ibadahnya bagus, akhlaknya tak bagus, maksudnya agamanya tak bagus. Kerana berapa ramai yang solat 5 waktu, tapi tangan ringan, pukul isteri. Berapa ramai yang ibadahnya bagus, tetapi mencarut, kasar. Maksudnya, ibadah dia tak bagus. Cari yang agama dulu. Bukan bermaksud tak boleh jadi yang cantik. Takkanlah kita nak kahwin dengan orang yang kita tengok muka pun benci. Tak. Tapi sekurang-kurangnya, kita tengok, kita rasa seronok. Kerana perlu faham adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kecantikan adalah subjektif. Dia bukan sesuatu yang objektif. Dia mesti rupa bentuk macam ni dan sebagainya. Tak. Subjektif. Bagi kita, contoh, makanan tu subjektif ke? Tak. Subjektif. Mungkin kita makan nasi lemak ni sedap. Orang lain rasa tak sedap. Sebab cita rasa kita berbeza.
Tetapi bab agama, dia tak ada berbeza. Hang Muslim, mesti kahwin dengan Muslim. Sebab apa? Tujuan perkahwinan, nak dapat mawaddah warahmah. Nak dapat ketenangan, sakinah juga. Bagaimana kita, sebab itu antara hikmah di dalam Islam, mewajibkan sesama Muslim berkahwin sesama Muslim ialah, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, ini antara soalan yang saya selalu terima daripada remaja. Dia tanya, brother, kenapa dalam Islam, kita orang Islam tak boleh kahwin dengan orang bukan Islam? Saya bagi tahu kepada dia, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 221, Allah sebut, seorang musyrik yang cantik, yang menawan hati kamu, tidak halal bagi kamu. Kerana seorang hamba, itu yang beriman lebih baik daripada seorang hamba, daripada seorang musyrik. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kita berkahwin dengan seseorang, dia setiap malam tidur di sebelah kita, tetapi dalam hati kita, kita sebagai Muslim, kita beriman firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Boleh kita bayangkan tak? Yang bakal pasangan yang tidur sebelah kita itu, dia bukan Muslim. Rasa-rasa rumah tangga itu akan bahagia tak? Tak kala kita siang malam solat 5 waktu nak pergi ke syurga, tetapi pasangan kita itu kita tahu dia akan ke neraka. Boleh bahagia ke rumah tangga begitu? Satu nak pergi utara, satu nak pergi selatan. Satu nak membesarkan anak ikut cara Islam. Tapi yang satu kata, tak apa, tak payah membesar cara Islam. Anak-anak lahir confused. Antara hikmah dia. Nampak family planning. Jadi pilih yang ada agama, akhlaknya bagus. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, masa sangat mencemburui kita, saya pergi kepada teknik Nabi. Sebab kita kata, keseluruhan hidup Nabi, saya kata, Masya Allah. Nak tanyalah, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai di antara kita sebelum berkahwin yang dah belajar jadi suami dan isteri? Tak sempat belajar, tak apa. Masih sempat. Soalan kedua, apabila isteri kita mengandung, apabila anda mengandung, berapa ramai pula yang pi belajar bagaimanakah Nabi SAW mendidik anak-anak? Kita pun tak mendidik. Jadi bagaimana style kita mendidik? Kita jadikan anak kita macam tikus putih. Jadi macam tikus dalam makmal. Kita try and error. Lalu kita pun buat ikut apa yang mak bapak kita buat. Mak bapak aku besarkan aku macam tu, aku pun ikut sama. Mesti betul. Tengok mak bapak aku didik aku jadi manusia juga. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata mak bapak kita tak betul. Tetapi sebagai Muslim, siapakah yang kita ikuti? Allah dan Rasul dulu. Betul ke tidak? Yes. Dan Rasul dah tunjuk kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, ketika itu, Nabi SAW bersama dengan Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat yang ketika Nabi SAW wafat, dia baru berusia 13 tahun. Kena bayangkan kenapa saya sebut umur mereka ada sebabnya. Dan adik-adik pun kena dengar. Jangan fikir, alah ini cakap mak bapak saya, bukan cakap pasal saya. Cakap pasal adik-adik juga. Waktu Nabi SAW meninggal, dia baru berusia 13 tahun. Tetapi, dia adalah salah seorang mufassirin, salah seorang pakar tafsir Quran. Sehingga kan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membuat satu keputusan, dia tanya, dia tak tahu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Quran ini. Semua sahabat yang senior 40, 50, 60 tahun dia dah tanya. Dia tak puas hati. Tahu tak dia rujuk siapa? Dia panggil siapa masuk? Dia panggil Abdullah ibn Abbas masuk. Apa pendapat kamu tentang ayat ini? Lalu Abdullah ibn Abbas cerita, ayat ini berkaitan sekian dan sekian, sekian, sekian. Umar ibn kata-kata, dia cakap betul. Maksudnya dia ada ilmu. Dan Nabi SAW bagi satu nasihat kepada Abdullah ibn Abbas. Dia kata, wahai anakku, dengarlah, aku nak bagi satu nasihat ni. Pegang nasihat ini. Dan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, dengar, ini nasihat Nabi kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, nasihat untuk kita juga. Dia kata, Nabi
Bagi tahu kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah. Nescaya Allah menjaga kamu. Utamakanlah Allah. Nescaya Allah juga membantu kamu.